Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program Bioskop Bernama. Seperti biasa bersama saya Anda Zulkifli. Teruskan kesetiaan anda sehingga ke akhir siaran. Dan bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan, respons atau maklum balas, anda boleh terus email kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Lazimnya di negara barat, sausage dan frankfurter merupakan makanan harian bagi mereka. Rupa-rupanya di Asia Tenggara terdapat versi sausage-nya yang tersendiri. Peniaga pasangan suami isteri menceritakan proses pembuatan sausage Kemboja atau lebih dikenali sebagai Tong Mo yang dijual di gerai mereka di Kampung Kubu Gajah, Sungai Buloh, Selangor. Ikuti paparan yang kru kami sediakan ini bagi proses pembuatan Tong Mo. Nama saya Muhammad Azaman bin Amtah. Saya berasal dari Negeri Sembilan dan saya ada jual sosis Kemboja. Proses membuat sosis ini pun agak susah juga sebab memerlukan banyak masa dan banyak bahan juga lah. Kita mulanya kita akan mencuci usus lembu. Usus lembu sama ada usus panjang atau usus pendek, usus besar atau usus kecil. Jadi kita cuci sehingga bersih usus itu dan kita perap untuk satu malam. Masa kita menghancurkan daging itu, kita masukkan sekali dengan bahan-bahannya dan sedikit lemak lah sebab untuk membuatkan rasa daging itu lebih lembut. Jadi selepas kita mesen daging itu, kita hancurkan daging itu, kita akan masukkannya ke dalam usus. Secara manual pakai tangan. Buat masa ni pakai tangan. InsyaAllah akan datang kita pakai mesin. Lepas kita masukkan dalam usus tu, kita akan ikat untuk menjadikan satu biji ke satu biji. Yang mana kalau anda lihat boleh nampak yang tergantung-gantung itu, itulah dia. Kita jemur dia sebab kita nak keringkan. Kerana kalau sosis ni dia basah, kita tak boleh nak buat apa, tak boleh nak masak, tak boleh nak panggang sebab dia akan pecah. So tak sesuai untuk tu. So kita kena keringkan. Jadi bila ia sudah kering, dia memang sesuai untuk dipanggang atau digoreng atau apa sajalah yang terfikir kat kepala nak buat resepi apa. Jadi yang membuat semua ni bukan saya sebab saya bukan Kemboja kan. Yang buat semua ni adalah isteri saya ni, Rofiah binti Idris. Dia memang original dari Kemboja. Dia berkahwin dengan saya. So memang dia pandai buat benda semua. Jadi kita ambil keputusan untuk buat benda ni lah, untuk cari makan lah. So siapa nak cuba makanan Kemboja, datanglah kedai kami. Kedai kami di Jalan Gajah 23, gerai MBSA, gerai nombor 7. Kalau siapa yang ingin mencuba makanan Kemboja, bolehlah datang ke kedai kami. Ada macam-macam makanan lain lagi nak cuba. Terdapat juga berbagai-bagai jenis makanan di sini. Dia orang nampak tradisi, tapi benar. Yang punya tradisi Kemboja lah. Jadi di sini pun terdapat gerai-gerai lain yang menjual barangan-barangan dari Kemboja dan Thailand. Jemputlah datang ke kedai kami, Little Cambodian Cuisine. Jom! Baik. Semangat ingin muncul juara sentiasa menjadi pendorong kepada seorang wanita orang kurang upaya. Nurlizah Salman, 52 tahun, atlet Paralimpik 10 pin bowling negara, mengusahakan kedai biskut dan kek Bonda Lizda. Nurlizah yang memenangi pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2017 Kuala Lumpur
memulakan karier perniagaan tersebut pada tahun 2013 dan dalam tempoh 2 tahun, pelbagai halangan dan rintangan dilaluinya sehingga hampir mengalami kegagalan. Ikuti kecekalan dan ketabahan Nurliza dalam visual yang telah kru kami sediakan. Nama saya Nurliza binti Salman. Saya adalah pemilik homemade cookies Bonda Lisda. Saya dilahirkan dalam keadaan normal, tapi pada 15 tahun, umur 15 tahun, secara tiba-tiba mengalami kecacatan secara tiba-tiba kan, daripada pinggang ke bawah jadi lumpuh. Akak ada nampaklah peluang-peluang untuk OKU kan yang akak suka pada bidang sukan, jadi kita carilah peluang-peluang yang boleh menceburkan diri daripada bidang sukan. Akak dah bersama dengan para bowling Malaysia ni dah hampir 10 tahun lah. Dan pernah memenangi pingat emas dalam acara Tampin Bowling berkursi roda wanita di Sukan Para ASEAN di Kuala Lumpur 2017. Idea untuk buat bisnes cookies. Dulu buat kecil-kecilan je kat rumah. Usahalah cari kedai, kita cari kat sini Keramat Mall di UTC ni. Jadi dapat, bila dah dapat kita usahakanlah dalam masa tu tahun 2015. Kelebihan yang akan dapat daripada program RISE ni ialah dapat ilmu, dapat memantapkan macam mana semua keyakinan diri kita untuk berdepan dengan masyarakat, untuk bersaing dengan orang-orang normal kan. Jadi daripada situ juga dia macam program ni dia tak lepaskan macam tu je. Jadi dia akan guide kita daripada selepas daripada program tu 3 hari tu dia orang akan ada datang, dia akan tunjuklah macam mana apa lagi lebih kuatkan kita semangatlah. Sampai sekarang lah dia orang masih bagi support apa semua kan. Call apa semua dia orang memang selalulah buat. Jadi untuk menaikkan semangat, kadang-kadang rasa down lah pun ada juga kadang ada satu masa. Jadi bila dia orang bagi akak motivasi tu jadi kita semangat lagi. Itu suamilah yang banyak beri galakkan, dia lah yang macam sumber suami yang banyak beri galakkan, macam keluarga, semua anak-anak semua kan, adik-beradik semua yang selalu bagi sokongan lah buat akak terus kuat dengan semangat untuk terus lebih maju lagi. Macam kita kan sebagai OKU ni jangan anggap diri kita lemah, walaupun kekurangan kita ni bukan penghalang sebenarnya untuk kita terus berjaya. Selagi ada usaha, doa, yakin semua, insya-Allah kita akan berjaya. Apa yang kita dapat, apa yang kita citakan tu insya-Allah kita akan dapat. Saya Nurliza binti Salman, peserta RISE. Terima kasih kepada Yayasan Maybank. Pengusaha baulu dan kek Kak Long, Mat Husin Ismail, kini mampu tersenyum selepas kejayaan projek makanan itu yang diusahakannya selama 19 tahun lalu selepas bersara dalam perkhidmatan tentera. Bermodalkan RM5,000 dan kini beliau berjaya menghasilkan 5,000 biji baulu sehari di sebuah kedai di Paijaras dengan dibantu 4 pekerjanya. Ikuti paparan ini. Nama saya Mat Husin bin Ismail. Pilih meniaga ni sebab mengikut kelulusan kita, lagi satu dari segi pendapatan. Kalau kita rasa kita berkelulusan tinggi, gaji kita akan tinggi. Tapi kalau kita kelulusan rendah, kita nak gaji tinggi, kita kena meniaga. Pelanggan saya ada yang datang terus, ada yang saya deliver,
dan ada yang tempahan. Kita buat pasaran ni mana-mana pun ada. Rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Jangan takut gagal. Air getih masa saya selepas perkhidmatan tu untuk membuang ambing juga. Tetapi memenangkan kita jangan terlalu gairah dengan modal yang kita ada. Kita jangan mengejar benda lain dulu. Kita mengejarkan untuk kehidupan kita. Saya dulu buat jatuh bangun ni memang ada orang penyaga. Tapi untuk pengalaman saya, permulaan kita menyaga, kita mencari pelanggan. Bila peringkat kedua, kita dah selesa. Peringkat ketiga, pelanggan mencari kita. Semasa pelanggan mencari kita, kita dah selesa. Sebagai orang Islam, kita kena ingat segala-gala yang hak kebaikan. Yang pertama, jangan lupa sedekah, jangan lupa amal ibadat. Hak isteri kena bagi. Kalau duit kita ada 100,000, kita bisnes 100,000, lingkup. Jangan tamak. Kalau kerja itu memerlukan kemahiran, kita kena jadi kuli. Paling tidak pun 6 bulan ke setahun. Tetapi masa kita jadi kuli, kita kena belajar A to Z. Kita jangan sekadar mengambil basic saja. Jadi bermakna apa kepincangan dalam bisnes itu kita tahu. Yang penting kemahiran, jangan kita harap orang. Contohnya kita buka kedai makan. Kalau kita buka kedai makan, kita mengharapkan tukang masak. Kalau tukang masak lari, kita gagal. Jadi biar orang kata kita ada ilmu. Kalau tukang masak kita pandai, kita pun pandai sama masak. Tapi kelebihan dalam bekas tentera ni, kita banyak peluang-peluang untuk buat pinjaman apa semua. Tapi kita kena tunjukkan kita punya prestasi. Jangan sampai kita baru kerja menjaga 2-3 bulan kita nak buat pinjaman. Biar orang cari kita, jangan kita cari orang. Kita sebagai rakyat Malaysia ni, memang alhamdulillah apa nak minta semua insya-Allah boleh dapat. Saya sangat-sangat berterima kasihlah. Diharapkan anda terhibur dengan paparan yang kami sediakan pada minggu ini. Program Bioskop Bernama telah sampai ke penghujung rancangan. Dan sekali lagi, bagi anda yang ingin melontarkan sebarang idea, pandangan ataupun respons maklum balas, anda boleh terus email kepada kami di bioskopbernama@gmail.com. Semoga apa yang kami paparkan kepada anda pada minggu ini dapat memberi idea, inspirasi dan rujukan buat anda. Saya Ana Zulkifli, signing out.